Oh. Halo, Assalamualaikum. Hai. Wish. Dia punya sound system, dia punya Yeah. setup terbaik bang. Hari ni kita buat khas ni, baju merah kita kena ada Ya, baju tema. lah. Hai bang, sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Yalah. Okay, Okay. first thing first, saya Imran Akil daripada Hotfix, daripada Hot FM. Ingin sangat-sangat berterima kasih kerana memberikan masa untuk live pada malam ini. Jadinya, the reason why kita live adalah untuk kita sembang tentang lagu terbaru Hazman, which is Aura. And tapi Yes. sebelum kita ke arah situ, hari ni Mhm. Hazman buat apa je? Tak syuting ke? Hari ni tak ada syuting. Baru saja habis syuting untuk drama bersiri kisah cinta kita. Disebabkan dah berapa lama kita tangguhkan, lebih kurang 11 bulan rasanya. Sebab pandemik kan. Jadi sekarang ni dah ditayangkan lah dekat TV3. Mm-hmm. So tengah dalam episod berapa, episod 7 8 macam tu lah kalau tak silap. So boleh cerita sikit, dalam tu dah sampai ke topik ni, boleh cerita sikit watak yang Hazman bawa dalam cerita tu? Watak tu Hazman bawa sebagai putra. Putra. So dia digandingkan dengan hero dan juga heroin, iaitu Emilia Henderson sebagai Alisha, Edra Shah sebagai Amir. Amir. So konflik dia memang sangat banyak. Tapi kalau korang tengok cerita tu dah pertengahan, dia akan jadi pening tau. So kita kena tengok pada awal baru kita Pada tahu awal. cerita tu macam mana. Yes, betul. So, okay guys, pada siapa yang ada soalan-soalan ke nak saya tanyakan pada Hazman, boleh saja tulis di ruangan komen. So kita ada komen-komen kat sini kata, Abang Putra, Abang Put, Abang Putra. Abang Put. Tim Abang Put. Betul. Saya rasa kan, Putra akan stick, akan melekat dengan nama dekat Hazman ni. Saya rasa. Sebab dia watak dia macam dia tak pergi ke antagonis kan. So dia lebih kepada innocent lah. So banyak lagi sebenarnya babak-babak dalam tu, nanti di pertengahan, nanti di akhir tu dia akan nampak Abang Putra ni sebagai apa tau. So kita tak boleh cerita benda tu sebab benda tu akan jadi spoil nanti. Spoil, betul. So the reason why kita live pun adalah sebab pasal lagu terbaru Hazman. Tapi sebelum kita ke arah situ, so hari ni Hazman buat apa je? Hari ni baru saja hantar kereta untuk serviskan gearbox sebab gearbox rosak. So gearbox ganas sangat pakai. Yelah, pakai untuk buat pergi syuting kan. So ganas sangat pakai. So dia kena servis lah sekali-sekala, mungkin setahun sekali kena servis, 2 tahun sekali macam tu lah. So tadi pun just bermain dengan monyet. Hari ni banyak luangkan masa kat rumah lah. Nampak tak ada macam calang-calang kita nampak kot. Calang monyet ni yang buat ni. Oh, saya ada perasan satu video apa villa something dekat YouTube. Villa betul. Dalam tu villa tu Azman siapkan masa PKP baru ni. Yang lama tu daripada bulan 4 tu rasanya. Kita buat villa tu lebih kurang hampir 2 bulan. Seminggu untuk kita sketch dia punya rangka villa tu. Lepas tu seminggu lagi sampai ke 2 minggu untuk kita order semua sekali barang-barang termasuk kayu apa semua. So selebihnya tu memang untuk buat villa tu lah. So semua tu Hazman buat sendiri. Buat sendiri. Tangan macam sendiri. Macam mana terdetik nak buat benda tu? Macam bila sebab tu macam mana? Okay, sebab satunya monyet tu dia besar tau. Dia mula-mula dia kecil tau. So masa mula-mula dia nak hayunkan, dia suka suka bergayut tau. Sampai masa PKP tu TV kat rumah pecah disebabkan dia. Dia bergayut kat TV sampai jatuh, TV tu pecah. And then masa tu lah fikir, okay, kita tak boleh dah biarkan dia dalam bilik berkeliaran macam ni, hancur habis semua barang-barang. So kita buatlah satu tempat khas villa tu yang besar, gedabak tu lebih kurang hampir tinggi macam ni lah, lebih kurang kan macam tu. Sama tinggi dengan pintu toilet lah. So tu yang buatkan Azman rasa macam kita kena buat dia satu tempat yang khas. Kalau letak dalam sangkar takut dia bosan sebab dia suka berlari-lari, bermain dengan barang. Jadi Azman buat sarang tu khas untuk dia. Kan tersekat je dalam villa tu. Itu lah, tersekat dia. So dia nampak dia sukalah bermain. Tapi ada banyak lagi Azman nak siapkan. Contoh nak tukar dia punya kapet. Dia dah rosakkan kapet apa yang kapet rumput tu yang palsu tu dia rosakkan tau. So
Maknanya lepas ni tak boleh dah. Masa dia kecil tu dia tak rosakkan benda-benda tu. So bila dah besar dia dah kopak-kopakkan kayu-kayu. Jadi kita terpaksa tukar sikit sarang dia ni, kena upgrade buat something yang jadi keras sikit, nak bagi dia susah nak menggigit lah. Oh, nice one. Saya tak sempat lagi nak tengok video full tapi kejap lagi saya tengok. And kita ada komen daripada Fix ZR, dia kata lakonan Abang Azman ni betul-betul menjadi, percayalah cakap aku. Lepas Alhamdulillah. Ada lagi dia kata kat sini, jangan bawa watak jahat sudah. Alamak. Dia jahat tu mungkin ada. Tengoklah Mungkin nanti ada. kita tak boleh nak mungkin ada, tapi kita kena tengoklah kan macam mana jahat dia tu. Tak adalah. Tak boleh cerita lah. Tak boleh cerita Tak lah. boleh, Marah jangan. production. Jangan spoil. Jangan. So ada satu daripada Nurul Khairiyah, dia kata, Azman, ingat tak Azman pernah berlakon dengan Rina Diana? Oh ya, itu saya ingat masa tu di tahun 2017 rasanya ataupun 2018 lupa dah. Masa tu jadi hero lah. Kan saya heronya dan dia tu heroinnya lah. Kita orang shoot dekat Jogja tau. Jauh. Masa tu belum pandemik lagi. So Best kita dia. berjalan. Kita berjalan sampai Jogja lebih kurang seminggu lebih shoot dekat sana untuk cerita tu. Lepas tu yang best sekali dekat sana Hazman kena bercakap Indonesia tau. So ada banyak benda lah Hazman belajar. Memang Hazman pernah shoot untuk cerita dekat TV Indonesia sebelum ni. Masa tu baru keluar daripada program di Akademi Asia. Musim pertama. 2015, So 2015. 2015. So masa tu lepas terkeluar daripada top 10 tu, dia panggil Azman untuk shoot 2 lagi telemovie, dia bagi watak utama. So masa tu lah Azman betul-betul study bahasa Indonesia kan. So alhamdulillah lepas keluar daripada sana dah habis, balik sini shoot kembangkan bakat berlakon dekat Malaysia pula. 2017 dapat berlakon dekat Indonesia lagi. So bawa watak untuk cakap bahasa Indonesia tu tak rasa kekok lah sebab kita dah terbiasa kan. Tapi itu satu pengalaman lah. Oh. Susah tak sebenarnya? Sebenarnya bahasa dia orang lebih kurang je. Lebih kurang kita je. Dia kayak gini ya. Kalau kita mau ngobrol bahasa Indonesia itu sepertinya senang. Kalau di sini dibilang senang. Tapi kalau di bahasa sana dia bilang lain sikit. Mungkin kita bukan mudah. Dia ada satu bahasa. Dia ada satu bahasa dekat sini orang rasa benda tu macam benda bahasa yang kasar. So tapi dekat sana sebenarnya benda tu maksud dia mudah, senang. Jadi kalau kalau mau ngobrol bahasa Indonesia itu mudah. Kalau erti daripada orang Indonesia bilangnya gampang gitu. Jadi gampang. Gampang. Senang maknanya mudah. Jadi karena Hazman punya teman-teman dari Indonesia juga. Jadi bila kita sering ngobrol nongki-nongki, jadi ayat-ayat bahasa Indonesia itu mudah untuk kita faham, terus kita bisa belajar dari situ. Yang lain-lain tu jangan tulis yang mudah saja, mudah. Okey Azman, kita nak sembang pula dengan lagu terbaru Azman iaitu Aura. Boleh tak cerita sikit sebelum tu saya nak ucapkan tahniah atas lagu terbarunya iaitu Aura. Tahniah diucapkan dah sebulan dah. Terima kasih. Alhamdulillah juga. Saya rasa bukan saya saja dia nak tahu, saya rasa most of the viewer pun nak tahu apa maksud di sebalik lagu Aura ni. Adakah ia relatable dengan life Azman sendiri? Silakan. Okay. So lagu Aura ni dia mengisahkan tentang seorang kekasih di mana dia telah tiada. Namun namanya tetap disebut-sebut bagi semua orang yang kenal diri dia tu. Dan setiap perbuatan dia, percakapan dia, nasihat dia, ilmu dia menjadi ikutan dan tak ada siapa pun yang boleh menandingi dia. Itulah Aura sebenarnya. Dia tu Aura. Jadi bagi Hazman sebagai penyanyi Aura tu, Hazman dah maksudkan kepada siapa. Dalam bait-bait lirik dia tu Hazman dah susunkan setiap lirik dia tu diberitahu siapakah Aura yang Hazman maksudkan. Tapi untuk lagu Aura ni sebenarnya kita boleh relate dekat siapa-siapa pun dalam kehidupan kita. Jadi semua orang boleh menggunakan lagu Aura tu untuk relatekan dengan kehidupan dia orang lah. Betul, sebab kalau macam bagi saya kalau seorang penyanyi pun mesti nak buat lagu yang boleh relate dengan semua orang sebenarnya. Ya, betul. Memang lagu tu
susah juga sebenarnya sebab dia satu Hazman nak relatekan dengan diri sendiri. So Hazman tak susun ayat tu seperti kita bercakap. Tapi Hazman susun ayat tu dengan kata-kata tersirat dan ada maksud yang tersurat dalam lagu susunan dia tu. Dalam lagu tu. So benda itulah yang jadi susah sebenarnya. Sebab lagu ni boleh kata Hazman bukannya buat start daripada lagu tau. Hazman buat start daripada muzik. Oh. So benda ni susah. Kita nak relate. Kita dah setkan lagu yang macam mana kita nak. Contoh macam aku nak buat lagu yang mengisahkan aku dengan ni. Okey. So kita buat satu rangka tau. Kita tak buat tajuk lagi, kita buat rangka. Aku sekarang macam ni, aku sedih gini-gini. So dia dah lari, dia ada orang lain. Okey, so lepas tu kita reka. Kita cipta dia punya, cari idea macam mana nak buat lagu tu. Sebab dalam Malaysia ni dengan lagu yang antarabangsa pun dia ada banyak. Boleh kata kalau kita tersilap, lagu dia lebih kurang sama dengar tau. Kadang-kadang bila masa Azman buat lagu Aura tu, dia macam ada persamaan. Macam ni dah macam dah nak masuk lagu ni. Rupanya lagu tu ada dalam kepala. So Azman tak boleh fikir benda-benda tu. Azman kena biarkan otak tu macam blank. So macam kita tak ada nak buat apa, bosan hari ni, tak tahu nak buat apa. Masa tu lah kita kena buat lagu Aura tu. Kalau kita masa tu tengah melayan lagu orang ke apa kan, jadi lagu tu dia akan masuk dalam kepala tu, dia akan brainwash kita, lagu yang retak macam ni. So yang tu buat jadi susah lah kan, kita nak fokus. Betul. So banyak lah dia punya susah dia tu daripada awal sampai akhir sebab kena buat cerita tu, lagu tu kan. So ada satu komen daripada Malta Adi Putra, dia kata Aura itu nama orang ataupun sebuah benda. Aura tu dia bukannya nama orang, dia bukannya benda, dia sifat. Sifat. Dia Aura ni sifat. Maknanya macam mana kita mengenangkan seseorang tu disebabkan apa yang dia buat sampai sekarang kita boleh ingat. So itulah Aura. Macam kalau kita sebut, kita rasa macam gemuruh tau. Oi, dia lah. Macam kalau kita ada orang yang kita minat kan, yang dia macam dia masih lagi ada, so kita minat. Kalau dia lalu depan kita pun kita terus teringat apa jua nasihat dia. Dia ni macam ni, dia ni macam tu, aku tahu dia ni macam ni, dia ni macam ni. Bila dia datang kita macam, tak boleh lah. Rasa nama dia tu macam tengyang-yang tau dekat dalam kepala kita. So Aura ni Azman letak sebagai sifat. Tapi kalau ikutkan tak ada lagi tajuk masa tu. Disebabkan Azman cipta lagu ni dekat Janda Baik, dekat rumah Tok Saudara. So masa tu betapa dekat sana lebih kurang 1 hari tau, daripada pagi. Betapa dekat tepi sungai rumah tu dia dalam kawasan rumah tu ada sungai. So sungai tu dia membahagikan antara rumah Tok Saudara dengan rumah orang lain dekat seberang sana. So sungai tu dia boleh mandi lah, dia tak adalah dalam sekerat pinggang lebih kurang kan. So betapa daripada siang sampai ke malam tak jumpa langsung dia punya lagu tu, tajuk, lirik tak siap lagi masa tu. Lirik tak siap, tapi melodi tu ada yang kita nak melodi yang macam ni. Bukannya bunyi, tapi Hazman buat lagu Aura ni susah dia dekat melodi dia. Sebab Hazman fikir, aku nak lagu dia ni bunyi dia macam ketakutan, macam ada sesuatu benda dekat yang datang dekat situ. So macam mana aku nak buat muzik dia nak bagi orang dengar bunyi dia macam ada gedegang macam tu. Faham tak? So tak jumpa daripada siang sampai ke malam, tak jumpa. Sampailah lebih kurang hampir pukul 12 main gitar kan. Solat kat situ, makan kat situ. So dekat pukul 12 tu lah baru datang masuk satu persatu dia punya idea, muzik, melodi masuk banyak. Sampailah tempat tu dah daripada bunyi sungai tu yang kuat. Satu masa tu dalam lebih kurang pukul 12 lebih, sungai tu macam dia punya volume sungai tu dah slow tau. Seolah-olah sungai tu macam berhenti ke, sungai tak ada sungai ke tepi ni, padahal kita duduk kat sungai, gelap sungai ni. Boleh dengar punya air batu dia kan, tapi tak dengar tau. Dia macam asal dia macam kita dah duduk dalam satu dom yang besar tau. So
benda tu jadi ketakut. Bila jadi takut rasa macam tak sedap hati lah, jom lah balik lah kan. Masa tu pergi dengan manager. So cakap manager, jom lah kita balik lah, tak sedap hati lah. Masa dalam perjalanan tu bawa kereta turun bukit, masa tu lah terciptanya kita bercakap lagi dekat pasal tempat tu kan, rasa seram sejuk. Lepas tu baru terfikir rasa aura lain macam lepas tu barulah dapat lagu ni kita buat nama Aura. Kena dengan lirik, kena dengan tempat tu, kena dengan perasaan yang kita alami malam tu. So sebab tu dah tercetusnya Aura tu. Tapi memang relate lah dengan lirik dia tu. Aura tu adalah sifat. So kebetulan lah jumpa asbab daripada keadaan tu yang buatkan tajuk Aura tu timbul dalam kepala. Aura ni bukan datang daripada manusia je tau. Macam aura, aura seram semua tu kan. Dia bukan macam tu. Dia aura bukan seram lah. Dalam lagu tu memang, dalam lagu tu kalau kita dengar lagu Aura tu, dia punya intro, dia bunyi dia macam seram, sejuk sikit. Macam lagu ni lagu apa ni? Lagu hantu-hantu ke kan? Jenis seram-seram dengar. Tapi bila dah masuk dekat part tengah tu, barulah dia menceritakan Aura ni sebenarnya adalah tentang sifat kita yang berubah disebabkan sifat seseorang itu. Macam tu. Tapi lagu yang Azman tujukan tu, orangnya tu dah tak ada dah dalam lagu tu. So dia boleh relate juga kepada pendengar yang lain kan, untuk kehidupan dia macam seorang murid dengan cikgunya yang dikasihi, seorang anak dengan keluarganya. So aura tu boleh relate dekat siapa-siapa pun. I see. Faham? Okay. So Azman, selain daripada lagu Aura ni lah, ada tak apa-apa yang future planning yang Azman boleh share dengan kita orang tu? Future planning? Adakah baru ke ataupun maybe drama, movie ke? Okay, kalau untuk career sendiri, macam lagu Aura ni, macam dalam segi lagu, nyanyian, Azman bukannya setakat lagu saja. Mungkin Azman akan produce lagu untuk orang ke. Itu adalah future planning daripada nyanyian lah. Sebab Azman bila nak buat lagu Aura ni, kita start from the scratch tau, daripada bawah tau. Sebab kalau orang yang duduk dalam label, dia cuma datang menyanyi, rekod lagu, and then dia boleh balik. Lagu tu dah siap. Jadi untuk lagu Aura, Azman kena buat daripada awal, daripada muzik, daripada cara nak wujudkan identiti lagu tu supaya dia boleh mainstream dekat luar sana macam mana, bukannya sekadar letak dalam YouTube. Jadi dalam masa tu juga Azman buat satu company sendiri, iaitu High Production, semata-mata untuk menguruskan Azman punya career dari segi lakonan dan juga nyanyian. Jadi perancangan untuk lagu tu, bila Azman fikir kalau duduk dalam label sendiri senang. Kita ada idea, kita boleh dipakai, segenap benda kita boleh buat. Sebab dalam company tu cuma ada Azman seorang. Jadi setiap idea Azman boleh diguna untuk buat apa yang kita nak. Jadi lagu dari segi nyanyian, mungkin Azman akan keluarkan lagu untuk orang lain. Kalau lakonan pula, Azman akan kembangkan bakat ni, mungkin bukannya daripada Malaysia saja, mungkin di negara jiran. Dan sebenarnya Azman punya cita-cita ni untuk menyanyi dan juga berlakon ni tinggi tau, jauh. Kalau orang dengar mungkin dia orang cakap, alah, ya ke boleh buat? Macam tu. Mula-mula Azman tak percaya Azman boleh berlakon. Disebabkan manager yang cakap, you kena cuba berlakon, you boleh buat. So kita tak percaya dengan dia, tapi kita ikut. So dia pun ajar kita, hantar pergi kelas lakonan. Jadi buatkan kita boleh, rupanya boleh lah berlakon. Ingatkan tak boleh. So kita kena ada plan. So untuk career, Azman akan kembangkan bakat, mungkin ke negara jiran, ataupun mungkin jauh daripada itu, ataupun mungkin selepas pada itu Azman akan keluarkan sendiri karya drama ke, ataupun movie ke, kita tak tahu kalau ada rezeki. Tapi memang itu adalah dalam kita punya niat. Aku nak buat lah cerita yang macam ni, aku nak buat lah movie yang macam ni. Macam orang ada, kalau semua pelakon dia ada dia punya imagination tu. Dia kena ada perancangan. Sebab daripada kita punya apa orang cakap
dreaming, okay? Dreaming kita tu yang buatkan kita terkejar-kejar. Walaupun kita tak sampai apa yang kita nak, tapi kita boleh achieve. Dan maknanya kita ada orang cakap apa? Ada rancangan untuk mencuba buat. Perancangan untuk cuba buat. Lepas tu kadang-kadang benda tu menjadi, kadang-kadang benda tu tak menjadi, tapi kita kena follow lah kita punya kudrat kan, sejauh mana kita boleh pergi. Kalau bagi Azman sebagai seorang pelakon, anak seni, Azman tak buat untuk nyanyi dan juga lakonan saja. Sebagai anak seni kita kena kena lebih orang cakap banyak cabang kita boleh buat, bukan sekadar nyanyi, berlakon, mungkin hosting, you know? Mungkin MC. Dah pernah hosting ke, mengacarkan sesuatu? Belum lagi, tapi mungkin akan ada, insya-Allah. Boleh nampak tak? Ada tawaran untuk buat hosting, tapi ada sebelum ni Azman belum sedia. Jadi benda tu tak apalah, Azman belajar daripada kesilapan kan. Patutnya aku kena cuba buat benda ni sebab aku nakkan kelainan boleh buat semua benda. So sekarang ni Azman fokus lebih kepada fokus apa yang Azman nak. Macam kalau ada benda datang, nak suruh hosting, okay, let's go. Nak suruh apa, okay, let's go. Kita boleh cuba. Betul. Kita buat. Itulah anak seni. Maknanya kita buat, kita fleksibel. Okay, kita buat nyanyi, kita buat lagu, kita buat everything lah. Sebab contohlah kita ambil contoh Tan Sri P. Ramlee. Okay, so dia bukan sekat lagu, dia buat production, dia ada movie. So dia boleh kembangkan. Why not kita buat macam tu juga? Kenapa kita tak boleh buat sedangkan dia boleh buat? Sedangkan kita berevolusi. You know. Itu dia. Bercakap dalam segi sains. Itu. Betul saintifik ya. Saintifik. So satu komen ni ada satu komen daripada Kaiku. Dia kata, sekejap saya tengah cari balik mana komen tu. Okay, dia kata kat sini lagu Nia Haradia tak keluar ke Man? Kalau tak silap lagu Nia Haradia tu, oh my god, lagu tu dah lama tau sebenarnya. Azman pun hampir terlupa lah. Bila sebut baru teringat balik lagu tu. Lagu tu Azman buat sendiri je. Dia bukannya macam nak fokus kepada nyanyian. Sebab sebelum masa tu Azman belum lagi seorang orang cakap penyanyi ataupun pelakon. Belum lagi. Masa tu dalam dunia pekerjaan. So ada masa lapang buat lagu saja, main gitar. Biasalah budak-budak muda main gitar kan. Lama-lama macam nak try buat lagu lah, cubalah buat. Lepas tu siap satu lirik tu, siap satu semua tu. Lepas tu simpan. Lepas tu adalah letak dekat YouTube sebelum ni. Lepas tu macam alamak, apa ni lagu macam ni. So tutup private kan. Tak sangka lah ada orang masih lagi ingat pasal lagu tu kan. Tapi Azman memang dah hampir terlupa dah pasal lagu tu sebenarnya. Okay Azman, kita pun nak dekat penghujungnya. Kita akan stop dalam pukul 9.30. Jadi Iman ada satu soalan nak, betul-betul interested gila nak tanya ni. Okay. Since Azman dah pernah berlakon dah pernah bekerja di negara jiran Indonesia kan, ada tak perbezaan industri kita dan juga sana? Macam boleh tak Azman share sikit lah? Macam sebab saya pun saya dah letak dream tu kalau boleh nak berlakon dekat Indonesia lah, style juga kan. Okay. Apa beza? Beza dia dunia hiburan seni kreatif di Malaysia dan juga Indonesia, diorang ada penduduk yang sangat ramai, ratus juta tau diorang. Betul. Kita cuma ada lebih kurang 50 juta saja dalam Malaysia. Diorang ada berganda 300-400 juta orang dekat sana. So apa kelainan yang Azman nampak? Bukan kelainan. Kalau ikutkan kelainan tak banyak beza. Cuba perbezaan dia dari segi production dia. Production dia ada banyak dan besar. Besar-besar tau. Dia macam kalau kita tengok, dia kata 100 juta sekarang. Apa? Ya. So dia punya kemajuan dia daripada segi teknologi untuk perfilman, diorang boleh tahan besar juga. Bila Azman masuk sendiri dekat tempat syuting, bayangkan dekat Indonesia, kita masuk dalam sebuah kampung, okay? Contoh ni Azman nak cerita sikit korang masuk dekat satu buah kampung dekat Indonesia yang dekat pintu gerbang dia ada dinding,
Dinding yang sangat tinggi, pintu gerbang dia sangat besar. Tapi bila korang masuk dalam tu, perkampungan tu, korang akan tanya Pak Supir, Mas, kenapa enggak ada orang ya di dalam kampung ini, Mas? Daripada tadi ujung sana ke sini masih belum ketemu orang yang jalan-jalan dalam sini. Jadi diorang cakap apa tahu dekat saya masa tu? Man, ini bukan kampung tau. Ini tempat syuting. Wow. You know? Wow. Tempat syuting. Dia punya tempat syuting rumah tu, orang cakap sehina-hina kawasan rumah yang miskin dalam tu, kan, sampailah seagam-agam rumah ada dekat dalam kawasan tu, sampai ke hujung bukit, sampai dalam tu ada tasik. Azman tak tipu tau benda ni, sebab masa Azman syuting tu, itulah tempat yang Azman pergi. Daripada seburuk-buruk rumah sampai seagam-agam rumah ada dekat dalam tu, semata-mata tempat tu untuk syuting sahaja. Wow. Sangat besar, betul cakap. Sangat besar. Mungkin kalau cakap Bukit Bintang tu kan, besar dia berpuluh kali ganda tempat Bukit Bintang tu. Berpuluh-puluh kali ganda tau. Sampai kita boleh nampak daripada hujung ada bukit tau. Bukit tu ada rumah. Dia tunjuk tempat syutingnya sampai ke atas bukit tu, man. Dia cakap macam tu. So, wow. Azman mula tak percaya tau. Macam betul ke sampai atas sana. Bila masuk dalam, memang betul. Lori production shooting, bukannya satu yang kita orang tu je yang datang. Rupanya ada berbelas lagi dekat yang tempat shooting tu, dekat area situ. Sampaikan ada satu scene Azman dekat dalam shooting area situ, terpaksa tak boleh start motor tau. Disebabkan production kat situ terlalu ramai shoot. Jadi Azman, kita orang kru kena tolak motor tu. So dalam telemovie tu boleh terdengar sikit bunyi slipper Jepun dah bunyi. Kelepak. Tolak motor tu berlari, tahu tak? Sebab dalam tu terlalu luas dan ramai orang yang syuting. Maknanya bukan kita je lah syuting tempat tu. Sampai disiapkan tempat untuk solat banyak, ada dewan. Dewan tu bukan dewan untuk kita rehat, tapi dewan untuk diorang pakai untuk syuting. Dekat situlah pejabat, dekat situlah rumah, dekat situlah hospital, dekat situlah jail, macam-macam lah. Kubur pun dekat situ juga. Dia buat semua sekali. Maknanya kalau bila Azman start berlakon dekat Malaysia, Azman rasa ya Allah, rasa macam kita kecilnya dunia lakonan kita dah sebesar tau. Rupanya dekat luar sana yang kita tak nampak ada lagi yang itu baru dekat Indonesia. Belum lagi kita pergi jenguk dekat Hollywood sana tu, kita tak tahu apa yang ada dekat sana. Faham tak? Mana itu lah perbezaan dalam segi dunia seni kreatif memang berbeza. Disebabkan apa tau? Disebabkan jumlah penduduk dia yang sangat ramai. Satu lagi, dia punya stesen radio bukannya 1, 2, bukannya 10, ratus. Dia punya stesen radio ada banyak, ratus. Yang kalau kita tengok orang-orang Indonesia, penyanyi ke apa, dia promote lagu dia, let's say. So dia letak bawah-bawah tu list radio tau. Kita boleh kira tau bawah tu ada ratus. Dalam tu ada 10 baris, ratus dalam tu. Maknanya betapa banyaknya radio dia orang. Sebab tu pelakon dekat sana ramai. Sebenarnya ramai, sangat ramai. Kalau dia orang berlakon pun kan, dia orang akan tunggu dekat satu tempat tu, jadi tak balik rumah. Dia terus bermalam dengan dalam kereta dia orang, sebab tempat syuting tu jauh daripada kawasan bandar satu, daripada kawasan rumah pun satu. So dia buat satu tempat yang sangat besar tempat tu. So kadang-kadang pelakon tu sendiri bermalam dekat situ. Kalau macam kita boleh balik rumah kan, jumpa mak ayah keluarga. Tapi dia orang tak ada masa untuk balik, sebab nak balik tu sangat jauh perjalanan dia. Tapi syuting dia best. Husband, kalau kat sini standard, kita syuting untuk telemovie seminggu. Tu paling maksimum, atau lebih sikit, seminggu, sehari ke macam ni kan. Dekat sana syuting telemovie, untuk satu telemovie 3 hari. 3 hari, Mat. 3 hari, Mat. 7 hari Azman kat sana, dia orang panggil untuk Azman syuting 2 telemovie. 3 hari satu telemovie, rehat 1 hari, 3 hari lagi satu telemovie, and then caw balik hari yang sama lepas habis syuting tu. Wow. Bayangkan. Dia orang buat kerja sangat laju tau. Sangat laju. Banyak kan dia punya kru. Ramai. Dia orang punya kru sangat ramai, dan dia orang memang ada tugas-tugas yang cakap kita tak sangka.
oh ni buat, oh okey. Oh ni buat ini. Ada yang kita macam tak faham lah nak cakap. Macam you know, kita rasa macam dah cukup lah kita punya production. Rupanya dekat sana ada juga ini. Ada juga untuk ini, macam tu. Dia ada lebih lah macam tu. So kelebihan dia ada berbeza disebabkan dekat situ disebabkan populasi. So kalau kita banyak orang dekat dalam Malaysia ni, mesti pun kita akan jadi macam tu juga. So sebab kalau dia orang nak muatkan satu drama dalam satu stesen saja, tak cukup masa. Dia orang terlalu banyak orang, so dia orang perlukan banyak production, tempat yang besar untuk shoot cepat, macam itulah. Perbezaan dia. Pada sharing man. So kita pun sadly kita kena tamatkan sebab saya nak kembali on air. Alright. Azman, boleh tak bagi sikit kata-kata kepada peminat macam mana mereka nak support Azman? Silakan. Okay, so kepada pendengar-pendengar Hot FM, korang boleh stream lagu Hazman Aura dekat channel YouTube Hazman Al Idrus. Korang boleh buat untuk ringtone dalam pelbagai telco. Korang juga boleh stream secara digital platform pun ada, contoh macam Deezer, KKBox, YouTube Music, iPhone, apa benda kan, semua tu, Apple apa benda kan, semua tu ada, everything lah ada. Dan kalau korang nak mengikuti perkembangan Hazman dalam nyanyian dan juga lakonan, korang boleh pergi dekat IG High Production ataupun IG Hazman sendiri, Hazman Idrus, ataupun boleh pergi dekat Twitter High Production ataupun Facebook High Production. Everything lah ada dekat sini, just macam ni je. Gitu. Yep. Di hujung jari saja. Hujung jari saja Hazman Idrus. Thank you so much, kami daripada Hot FM sangat-sangat hargai masa yang diberikan dan juga sharing yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan juga pendengar-pendengar di Hot FM. Jadi Imam doakan semoga Azman terus sukses pada masa yang akan datang. Amin, insyaAllah. Terima kasih Imran. Okay, so kita jumpa lagi. Imran, stay safe. Okay, selalu pakai mask. InsyaAllah. Thank you so much Azman. Bye. Assalamualaikum. Right. Waalaikumsalam.